Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita diberikan taufik untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan cuba buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan subjek yang telah kita pelajari dahulu, iaitu berkaitan dengan isim isyarah. Okay, salah satu isim yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan sangat popular digunakan di dalam Al-Quran. Okay, isim isyarah. Okay, kalau ada diagram yang berwarna pink, boleh merujuk kepada pink A berkaitan dengan isim isyarah. Baik, dalam isim isyarah ini, apa maksud isyarah? Iaitu tunjuklah. Okay, lampu isyarat. Kita kalau biasa perkataan isyarat ni, lampu isyarat ataupun isyarat. Isyarat ni menunjukkan sesuatu lah. Okay, isyarat. Tetapi dalam bahasa Melayu dia lebih mudah sedikit kerana lafaznya agak sedikit digunakan, mungkin dua sahaja dalam bahasa Melayu, itu ataupun ini. Tetapi dalam bahasa Arab, walaupun menggunakan lafaz ini ataupun itu, tetapi lafaz yang digunakan adalah banyak. Disebabkan apa? Kerana ada elemen jantina. Pertama, dia ada jantina, lelaki dan perempuan. Maksudnya kalau objek lelaki dia ada lafaznya tersendiri, objek itu perempuan juga mempunyai lafaz yang tersendiri. Maksudnya lelaki bila tunjuk kepada lelaki dia tidak boleh menggunakan lafaz perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kita nak tunjuk pada objek yang perempuan tidak boleh menggunakan lafaz lelaki. Baik. Yang kedua elemen yang kedua adalah dari sudut bilangan. Bilangan maksudnya kalau objek itu satu lelaki, dia ada lafaznya yang tersendiri. Satu perempuan ada lafaz yang tersendiri. Kalau dua objek, dia ada lafaznya untuk lelaki, ada lafaznya tersendiri. Kalau dua objek untuk perempuan juga ada lafaz yang tersendiri. Dan untuk jamak banyak. Banyak lelaki ada lafaznya. Dan untuk jamak perempuan juga ada lafaznya. Okay, baik. Ini tentang isim isyarah. Baik, kita melihat kepada lafaz-lafaz yang digunakan dalam isim isyarah. Contohnya kita menunjukkan satu objek lelaki, kita menggunakan lafaz haza, ini. Terjemahannya samalah ini. Tapi haza tu memang kita tahu, oh haza ni merujuk kepada satu item. Hazihi menunjukkan satu item perempuan. Haza ni dua item lelaki / hazaini, dua objek lelaki. Hatani dua objek perempuan. Hataini dua objek perempuan juga. Baik. Kemudian haulai ramai objek lelaki. Haulai ramai objek lelaki. Okey. Sekarang ni kita bincang yang ini dahulu untuk dekat dahulu. Lepas tu baru kita bincang untuk yang jauh. Baik. Kalau kita perasan dalam lafaz-lafaz yang digunakan ini, ada lafaz yang mengandungi satu lafaz sahaja seperti perkataan haza. Okey. Hazihi. Okey, dia menggunakan satu lafaz sahaja. Ada juga yang menggunakan dua lafaz. Hazani, hazaini, hatani, hataini. Okay. Baik. Dan ada juga menggunakan satu lafaz sahaja, iaitu haulai dan haulai. Baik. Okay, baik. Okay, jadi kenapa lafaz itu ada yang diberi pilihan dan ada yang agak digunakan satu lafaz sahaja. Baik. Di sini kalau kita bincang dengan lebih dalam lagi dalam bahasa Arab, apa yang dalam bahasa Arab ini adalah pada kedudukan kalimah. Maksudnya kalau objek itu menjadi subjek. Contoh menjadi subjek ni kita katakan haza
Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Ya, orang tak kenal lagi Muhammad ni. Ya, orang tak kenal siapa Muhammad tu. Okey, orang tak kenal, orang tak tahu pun ada nama Muhammad. Okey, kemudian kita memperkenalkan. Haza, ini dekat dengan saya, Muhammadun. Ini Muhammad. Maka haza di sini menjadi subjek perbincangan. Subjek dan Muhammad adalah predikat. Okey, jadi haza ini pada kedudukan depan. Kalau dalam bahasa Arab, bila dia menjadi subjek dalam ayat, maka dia kedudukan depan. Okey. Ataupun kita ubah dia. Contohnya orang tahu Muhammad tapi tak tahu yang mana satu. Okey, aina Muhammad ataupun man Muhammad. Siapa Muhammad lah? Saya pernah dengar nama Muhammad ada dalam majlis ini, tapi siapa dia? Lepas tu kita katakan Muhammad haza. Muhammadun haza. Muhammad haza. Jadi haza ni dia menjadi predikat. Okay. Kalau dalam keadaan begini, dia masih lagi dalam kedudukan depan menggunakan lafaz haza. Okay, kalau kita ubah kepada lafaz kedudukan yang lain seperti objek. Saya katakan objek ra'aitu haza. Saya telah melihat ini. Itu merujuk kepada Muhammad contoh. Saya tak nak guna nama, tetapi saya nak menggunakan lafaz isyarah. Ra'aitu haza. Saya telah melihat ini semalam. Haza. Saya telah melihat ini semalam. Jadi haza ini menjadi objek. Okay, jadi objek ini pun pada kedudukan atas tapi menggunakan lafaz yang sama. Menggunakan lafaz yang sama. Jadi ini dia panggil isim mabni. Okey, jadi haza ini lafaznya satu tapi semua keadaan digunakan dengan lafaz ini. Contoh, safartu, saya telah bermusafir. Safartu, saya telah bermusafir. Ma'a, bersama. Okay, ma'a ni yang ni. Okay. Safartu, ma'a. Okay. Ma'a, bersama. Hadha, bersama ini. Contoh, oh dulu saya pernah bermusafir bersama ini. Maka hadha ini pada kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana apabila ada perkataan ma'a, ma'a ni sentiasa menjadi mudhaf. Hadha mudhafun ilaih. Jadi setiap mudhafun ilaih itu kedudukan bawah. Okay, tetapi perkataan yang digunakan adalah sama. Lafaznya adalah sama. Cuma kedudukan berbeza. Okay, kedudukan berbeza. Ini kerana haza ini adalah namanya isim mabni. Okay, isim mabni. Maksudnya isim yang statik. Sebab itulah kalau kita lihat dalam isim isyarah ini, kalau kita perhatikan, haza ni digunakan satu lafaz, tetapi untuk dua orang dia menggunakan lafaz yang berbeza. Okay, kita tengok balik lafaz yang dua orang. Contoh. Okay, dua orang. Okay, contoh. Menjadi subjek. Contoh haza ni. Okay. Saya nak memperkenalkan Muhammad dan Ali. Sebab dia dua orang. Wa aliyun. Wa aliyun. Okay, dua orang. Ini subjek. Kedudukan depan. Ni predikat. Okay, jadi haza ni kedudukan depan. Okay. Katakan dia menjadi objek. Ra'aitu, saya telah melihat. Ra'aitu, saya telah melihat mereka berdua. Haza ni.
Ataupun saya telah melihat, saya telah melihat hadaini. Okay, saya telah melihat. Ini merujuk kepada dua objek iaitu Muhammad dan Ali. Saya memperkenalkan hadzani Muhammadun wa Aliyun, ini adalah Muhammad dan Ali. Oh, ra'aitu hadzaini. Oh, saya telah lihat dah. Ini dua. Dua ini. Okey. Dan contohnya kemudian ayat yang ketiga macam dialog lah. Safartu, saya telah bermusafir. Okey, safar bermusafir, ma'a bersama, ma'a hadzaini. Okey, safartu ma'a hadzaini. Mula saya letakkan di subjek. Hadzani ini adalah Muhammad dan Ali. Okey, katakan ni dialog lah yang bercakapnya Muhammad. Tak boleh. Yang bercakapnya Zaid. Contoh. Zaid pun memperkenalkan. Hadzani Muhammadun wa Aliyun. Ini adalah Muhammad dan Ali. Hadzani subjek. Tadi kita guna lafaz apa? Hadzani. Okey. Yang ni Umar. Umar pun kata, oh, ra'aitu hadzaini. Saya telah melihat dua ini. Jadi gunakan lafaz hadzaini, tak gunakan hadzani. Sudah berubah. Okay. Kemudian Umar cakap lagi. Tambah lagi. Safartu ma'a hadzaini. Oh, saya telah bermusafir bersama dengan ini. Dua ini. Jadi kita lihat lafaznya berbeza. Okey, lafaznya berbeza. Hadzani pada kedudukan depan. Hadzaini pada kedudukan atas menjadi objek. Hadzaini yang ni kedudukan bawah menjadi sandar. Okey, yang disandarkan. Mudhafun ilaih lah yang disandarkan. Okey, jadi lafaz ini adalah dipanggil lafaz mu'rab. Lafaz yang berubah. Okey, lafaz yang berubah. Yang ini dipanggil lafaz yang berubah. Ataupun dipanggil mu'rab. Adapun yang ini mabni. Boleh? Kita lihat satu lagi. Haula'i. Okey, sama jugalah ayat yang sama. Kita katakan haula'i. Haula'i. Okey. Saya memperkenalkan haula'i ini jamak. Dia mesti 3 orang ke atas lah. Katakan Zaid memperkenalkan haula'i Muhammadun, ini adalah Muhammad, wa Aliyun, dan Ali, dan wa Karimun, nama orang Karim. Karimun sebagai contoh. Jadi haula'i ini subjek. Ini predikat dia. Okey. Kemudian saya ubah ayat yang lain. Saya letakkan haula ini pada objek. Contohnya, ra'aitu, saya telah melihat. Apa yang saya lihat? Ra'aitu, saya telah melihat. Apa yang saya telah lihat? Haula'i. Haula'i. Saya telah melihat ini. Ramai. Mereka lah. Ini merujuk kepada ini. Ramai. Baik. Kemudian saya ubah lagi ayat yang mana haula ini pada kedudukan yang lain iaitu disandarkan. Contohnya, safartu, saya telah bermusafir, ma'a bersama, haula'i. 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 Okey, bersama haula'i. Jadi di sini haula'i objek. Yang ini haula'i di sini dipanggil disandarkan. Disandarkan. Maka dia namakan mudhafun ilaih.
disandarkan. Haula'i ini menjadi objek. Okey, haula'i di sini subjek. Okey. Jadi lafaznya satu tetapi menggunakan kedudukan yang berbeza. Ia menggunakan kedudukan yang berbeza. Okey, haula'i. Maka di sini dinamakan apa lafaz ini, jenis dia boleh berubah ke ataupun statik. Yang ini dipanggil statik lah. Statik iaitu mabni. Okay, jadi fahamnya di sini untuk kalau kita baca bincang pasal lafaz saja senang saja. Kita kenal haza, hazani, hazaini, haula'i, beres. Tetapi bila kita bincang dengan lebih detail lagi pada ayat, maka dia akan complicated sedikit kerana kita akan nak tahu apakah kedudukan kalimah. Contoh haza ni, kedudukan depan pun haza, kedudukan atas pun haza, kedudukan bawah pun haza. Ini dipanggil mabni lah. Isim mabni. Itu statik. Okay, yang seperti mana saya jelas tadi lah. Kalau haza kedudukan depan ni maksudnya contoh menjadi subjek, menjadi predikat. Okay. Kalau atas menjadi objek. Kalau bawah ni disandarkan kepada sesiapa. Disandarkan kepadanya. Disandarkan, ada kalimah lain sandar kepada dia. Okey, ini kedudukan bawah. Baik. Untuk hazani, hazaini, hazani satu saja di kedudukan depan. Hazaini pada kedudukan atas ataupun bawah. Okey. Jadi ini dipanggil mu'rab. Berubah. Mu'rab iaitu berubah. Okey, haula'i sama dengan haza. Haula'i, bawah pun haula'i, atas pun haula'i, depan pun haula'i. Yang ini dinamakan statik, mabni. Ataupun statik. Okey. Itu dalam lafaz ini untuk lelaki. So kita bincang lelaki, seorang lelaki, dua orang lelaki, ramai. Okey, untuk menunjukkan isim isyarah. Baik. Ada soalan berkenaan dengan isim isyarah lelaki. Yang perempuan kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang lah. Kita buat satu-satu. Sebab ini sebagai ulang kaji. Okey, untuk lafaz haza ini, haula'i, huruf ha ini dipanjangkan, dimatkan. Walaupun kita nampak dia tak ada alif, macam haza, tak boleh baca haza, kita kena baca haza, hazani, hazaini, haula'i. Alif ini dipanggil khanjariyah. Dipanggil alif yang tak ditulis ini dipanggil alif khanjariyah. Alif khanjariyah. Dah saya tulis sini. Ini satu maklumat barulah kalau tuan-tuan baca Quran ke apa. Dia lafaznya dia tak ada alif. Tetapi kita baca panjang. Dia tak ada macam dia tak ada mat, tetapi dibacakan dengan panjang. Contoh huruf ha ini dibacakan dengan panjang. Okey, haza. Okey, haula'i. Okey, ha ni dibaca dengan panjang. Tapi tak nampak pun ada mat. Okey, tetapi dibacakan dengan panjang. Di sini sebenarnya dia ada alif, tetapi alif itu dibuang. Ataupun alif itu tidak ditulis. Namanya alifu khanjariyah. 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 Okay, alifu khanjariyah. Okay, alif khanjariyah namanya. So, alif khanjariyah ini dari sudut penulisan tak tulis, tetapi dari sudut bacaan tu ada. Dari sudut bacaan ada. Dari sudut bacaan ada apa nama tu? Mat dia. Ada bacaan mat dia. Dia ada juga lafaz yang mana ada huruf mat tetapi tak dibunyikan. Contoh amrun. Okay.
amrun. Okey, amrun ni kalau kita nama orang lah. Amrun. Amrun ni dia ada waw. Dia tertulis waw tetapi dia tak dibacakan mat dia. Tak baca amru, tak, dia baca amrun. Ada waw tapi tak dibaca. Dia ada juga lafaz begitu dalam bahasa Arab. Dia tertulis tapi tak dibaca. Tak tertulis tapi disebut. Macam hadza, haula ini pun tak tertulis tapi disebut mat tu. Tapi ulama mengatakan dia ada alif di sini panggil alif pun khanjariyah. Khanjariyah. Alif khanjariyah iaitu alif yang dibuang, dia tak dibuang ni maksudnya tak tertulis tetapi dibaca. Disebut. Kita panggil alif khanjariyah. Jadi kalau belajar dalam tajwid ke apa, adalah maklumat yang kita boleh apply-kan dalam bab Quran dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan belajar Quran, dia panjang tapi tak ada tulis. Jadi itu dia panggil khanjariyah. Baik. Kita masih lagi dalam bab fi'il madhi. Fi'il madhi yang inilah fi'il madhi yang kita dah belajar bab ini. Cuma kita saya bacakan saja dan saya akan memperkenalkan apa yang di belakang ni. Saya baca nak bagi masa singkat. Kita lihat kepada perkataan fi'il madhi. Fi'il madhi saya rasa semua dah tahu bahawasanya fi'il madhi ni perbuatan yang telah berlaku. Dan perkataan yang asalnya nasara. Nasara ni maksudnya dilakukan oleh seorang lelaki, nasara. Sebab apa fi'il madhi ni dia ada perubahan dia berdasarkan pelaku yang berbeza, tetapi perubahan itu berlaku pada belakang kalimah. Jadi kalau kita nak tahu kalimah itu apa asal dia, sebelum ia berlaku perubahan, lihat kepada seorang lelaki yang melakukan perbuatan itu. Contohnya, huwa nasara. Dia telah membantu. Kemudian berlaku perubahan. Contohnya nasara ada alif kat belakang. Tadi nasara, nun sad ra asal tambah alif. Ini menunjukkan dua orang. Kemudian nasaru, nun sad ra asal tambah waw. Tambah waw ini ramai. Ramai lelaki lah pelaku dia. Okey. Kemudian nasarat, nun sad ra perkataan asal tambah ta di belakang. Ta di belakang ni kenapa tambah ta di belakang menunjukkan dia seorang perempuan. Okay, dia seorang perempuan. Okay, nasarata. Nasarata tambah nun sad ra asal tambah ta alif. Kenapa tambah ta alif? Ta menunjukkan perempuan. Okay, alif menunjukkan dua orang. Okay. Kemudian nasarna, nun sad ra asal tambah nun kat belakang. Kenapa tambah nun kat belakang? Nun ini menunjukkan ramai perempuan. Okey, boleh. Okay, ini untuk pihak yang ketiga lah, pihak yang ketiga. Okay, kita lihat kepada pihak yang kedua. Awak. Awak telah bantu. Okey. Kamu berdua telah bantu. Okey, baik. Kita lihat di sini. Nun sad ra yang asal. Okey. Nun sad ra asal tambah ta. Kenapa tambah ta? Untuk menunjukkan awak. Awak seorang lelaki. Nasarta daripada anta nasarta. Okey, anta nasarta. Tambah ta lah kat belakang. Potong an. Ta ni tak letakkan kat belakang. Nasarta. Nasartuma nun sad ra kalimah asal tambah tuma kat belakang. Kenapa tambah tuma kat belakang? Kerana menunjukkan awak berdua lelaki. Antuma nasartuma. Okey. Kemudian berubah lagi. Nasartum. Tambah tum kat belakang. Nun sad ra asal, tum tambah kat belakang. Kenapa tambah tum kat belakang? Daripada antum. Awak ramai lelaki telah membantu. Okay. Kemudian nasarti. Nun sad ra kalimah asal tambah ti kat belakang. Daripada apa ti ni? Daripada anti. Kalau kita nak mudah, buang an lah. Ambil ti, letak kat belakang. Itu yang saya dah jelaskan pada beberapa minggu lepas. Kita ulang benda yang sama. Jadi saya cepatkanlah.
Kemudian nasartuma, nun satra kalimah asal, tambah tuma kat belakang. Tambah tuma kat belakang ni daripada antuma lah, awak berdua perempuan. Kemudian nasartunna, awak ramai perempuan telah membantu. Awak ramai perempuan telah membantu. Nasartunna. So tunna ni daripada mana? Nun satra asal, tambah tunna kat belakang. Tunna ni daripada antunna. Buang an, ambil tunna, letak kat belakang. Itu pihak yang kedua. Pihak kedua lebih mudah. Cuma kena kenal pasti tentang dhamir. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okay, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna. Kemudian ana, saya. Nasartu. Saya, nasartu. Okay, nasartu, nun satra, kalimah asal. Tu ni menunjukkan saya. Okay. Nahnu, nasarna. Nahnu, nasarna. Na ni menunjukkan kami. Nun satra, kalimah yang asal. Itu fi'il madhi. Dan fi'il madhi ni tuan-tuan boleh lihatlah dalam diagram yang berwarna kuning kuning A. Untuk biasa-biasa kan kuning A ni tuan-tuan okey. Kalau kita lihat fi'il madhi ni fi'il madhi. Okey, kemudian ditambah. Lihat pada tambahan-tambahan belakang. Okey, tambahan belakang ni kenal pastian ni memang kita dapat inilah, dapat fahamlah fi'il madhi. Dapat memahami tentang fi'il madhi. Okey. Okey, semua ni lah. Tum, ti, tuma, tunna, tu dan na. Okay, itu semua penambahan-penambahan di belakang. Yang dash-dash ni adalah kalimah yang asal pada fi'il madhi tadi. Okay, yang mana diambil daripada dia seorang lelaki. Macam ni lah, diambil kat sini dulu. Dia buat macam ni, mudah untuk kita letak kalimah-kalimah apa kat sini. Okay. Boleh? Kita lihat kepada, kalau soalan boleh tanya. Kita lihat kepada Al-Quran. Muka surat 105. Okey, baik. Dia dah bincang sedikit tapi saya ulang kembali. Okey, fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apa dia punya terjemahan dia? Lihat terjemahan dulu. Kemudian kita akan lihat satu persatu. Kata fa'iza balag fa'iza, kemudian iza apabila. Balagna telah sampai na oleh mereka. Telah sampai oleh mereka. Apa yang sampai oleh mereka? Ajala. Ajala ni maksudnya habis. Maksudnya tempoh. Tempoh sesuatu. Ajal. Kita sebut ajal kan. Maksudnya orang tu dah sampai ajal dia. Kita pun sebut dalam bahasa Melayu kan. Orang itu telah sampai ajalnya. Jadi ajalnya tu biasa merujuk kepada tempoh kehidupannya sudah habis. Tetapi di sini bukan merujuk kepada tempoh kehidupan, tetapi merujuk kepada iddah dia. Dia suaminya meninggal, maka dia ada iddah dia tersendirilah. Okey, jadi apabila habis iddahnya, fala junaha, maka tiada kesalahan, tiada dosa alaikum ke atas kamu iaitu para wali, orang yang yang memerintah ataupun orang yang orang yang boleh mengkahwini perempuan itu wali, fima pada sesuatu fa'alna yang telah mereka lakukan fi anfusina pada diri mereka sendiri, bil ma'ruf dengan perkara-perkara baik. Ma'ruf ni perkara baiklah. Perkara yang dibenarkan dari sudut syarak. Okay, bukan maksudnya kita boleh bagi sebebas-bebasnya, melanggar hukum syarak, tak boleh.
Maksudnya apa yang hukum-hukum syarak semasa iddah tu dia tak boleh buat. Okey. Berkahwin dengan lelaki lain tak boleh masa dalam iddah. Maka selepas habis iddah tu, jadi para wali ni boleh dia berkahwin dengan lelaki lain ke, itu boleh lah. Okey, boleh. Kerana waktu iddahnya sudah selesai. Baik. Kita lihat satu persatu kalimah yang ada di sini. Pertama, kita kaji tentang fa. Fa ini haraf lah. Isim fi'il haraf, pertama sekali kita bahagikan kepada haraf. Haraf di sini kalau saya lihat adalah istisna. Istiqnaf, istiqnaf. Istiqnaf iaitu permulaan ayat. Digunakan pada permulaan ayat. Kemudian iza, apabila. Terjemahannya apabila. Apabila ni merujuk kepada masa. Iza merujuk kepada masa. Maka di sini dia panggil isim. Masa adalah isim. Dipanggil isim, zaraf, ruang. Isim zaraf, zaman. Zaman ni masa. Okay, masa. Okay, kemudian maka apabila. Balagna. Tadi kita dah bincang dah. Ada nun di belakang. Kalau tuan-tuan lihat, kalimah balagna ada nun di belakang. Kemudian sebelum nun ini mati. Sebelum nun adalah mati. Ini mati, kemudian dia ada nun. Maka ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Asalnya apa? Asalnya balagha. Balagha ni maksudnya balik. Apa balik? Sampai. Balagha. Ini asal dia lah. Balagha. Okey, balagha. Okey, balagha, balagna. Okay, cuba kita lihat kepada ni diagram warna kuning. Okey. Contoh. Okay, kita letak balagha kat sini. Kita letak perkataan balagha sebagai contoh. Balagha. Ini kalau seorang laki-laki, balagha. Kalau seorang laki-laki, balagha. Okay, kalau dua orang laki-laki, balagha ada alif. Okay, ada alif. Kalau ramai, balagu ramai. Balagu ramai. Ramai yang sampai. Okay. Kemudian, lelaki perempuan, seorang perempuan. Balagat. Balagat. Okay, ada ta yang mati. Balagat. Okay, dia balagat lah. Balagat. Okay, balagat. Ada ta yang mati. Maksudnya seorang perempuan sampai. Kalau dua orang perempuan sampai, balagata, 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 mereka berdua perempuan telah sampai. Tetapi balagna, yang ini kita bincang. Okey, balagna. Balagna, balagna ada na. Hunna, iaitu kepada hunna. Okey, kepada hunna. Jadi di sini merujuk kepada ramai perempuan. Di sini ramai perempuan iaitu refer kepada perempuan-perempuan yang janda lah, yang telah kematian suami. Okey, baik. Okey, kalau awak balagta, kalau awak balagta, awak telah sampai. Okay, kalau awak berdua, balagtuma, awak telah sampai oleh awak berdua. Awak berdua telah sampai. Balagtum, balagtum. Okay, awak telah sampai. Okay, balagti, awak seorang perempuan telah sampai. Balagtuma, awak berdua perempuan telah sampai. Balagtunna, awak semua perempuan telah sampai. Tapi ni awak yang kita bincang tadi, mereka. Ni awak. Kalau balagtunna, awak. Tapi tadi balagna, balagna tu mereka, ramai perempuan. Kalau saya sampai, balagtu. Kalau kita semua sampai, balagna. Okey, balagna. Itu tentang fi'il madhi. Okey, jadi balagna di sini merujuk kepada apa? Hunna lah. Merujuk kepada ramai perempuan. Okey, perempuan. Okey, baik. Jadi pelaku perbuatan ini adalah na. Sampai tu siapa? Na ni. Na ni menunjukkan ramai perempuan lah. Sampai ke mana? Ajala. Ajala ni boleh kita katakan objek lah. Ajala. Okey, telah sampai kepada ajal. Kepada ajalnya. Maksudnya ajalnya habis tempoh.
Tempoh apa di sini? Indah. Waktu indah. Sebab tu dibaca dengan baris atas. Okey. Dan ini adalah objek lah. Objek. Okey. Dan ini adalah kalimah isim. Okey. Isim. Kemudian dia bercantum dengan hunna. Hunna ni dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okey. Pihak ketiga. Ramai perempuan. Ramai perempuan. Okey. Kalau masih ingat lagi pengajian minggu lepas. Minggu lepas kita buat ulang kaji berkenaan dhamir ini. Okey, kalau ada isim, ajalan isim, hunna tu adalah dhamir muttasil, maka ajala di sini dia panggil mudhaf, sandar. Mudhaf. Hunna mudhafun ilaih. Maksudnya tempoh indah yang habis itu disandarkan kepada kaum wanita. Okey, wanita iaitu perempuan-perempuan yang kematian suami. Okey, kalau lelaki termasuk tak? Tak termasuklah. Sebab apa? Dia menggunakan dhamir perempuan sahaja. Memanglah lelaki mana ada indah. Okey. Jadi hunna ni merujuk kepada kaum wanita sahaja kerana menggunakan dhamir hunna. Boleh? Jadi ajal siapa? Indah apa yang habis? Indah mereka. Indahnya. Indah mereka telah habis. Okay, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Di sini fa ini adalah dipanggil harful jawab. Fa dipanggil haraf jawab. Haraf jawab. Apa maksud jawab di sini? Apabila didatangkan perkataan iza, perkataan iza, apabila telah sampai indahnya. Apabila mereka telah sampai indahnya, titik sini. Jadi kalau ayat ini dia lebih kurang kita kata tergantung. Apabila telah sampai indahnya, apa yang berlaku? Maka di sini dipanggil jawab dia. Ini dipanggil natijah dia. Atau dipanggil haraf jawab. Misalnya kalau ada iza, ada huruf fa akan datang selepas itu. Biasanya begitulah. Dia ada iza, kemudian dia ada huruf fa. Fa ini didatangkan untuk memberi satu jawapan. Untuk memberi satu natijah. Apa yang akan berlaku apabila indah mereka itu sudah selesai. Tapi kalau berhenti sampai sini saja, ayat itu tergantung. Kemudian apabila telah habis indahnya, titik. Ya, apa jadi? Apa yang menjadi? Entah. Saya pun tak tahu. Kena baca ayat berikut. Fala junaha alaikum. Maka tiada. Oh, saya padam pula. Baik. Fala iaitu haraf, ini panggil haraf jawab. Haraf jawab. Kemudian la ni haraf nafi. Nafi. Haraf nafi. Okey, haraf nafi. Okay. Junaha, dosa. Tiada dosa. Junaha kalimat isim lah. Isim. Di sini nak mengumumkan. Maksudnya tiada apa-apa kesalahan pun. Tiada dah kesalahan bagi wali tersebut. Jadi wali tu kira macam sudah terlepas ikatan-ikatan apa yang syarak larang semasa waktu iddah perempuan tersebut. Okey. Jadi tiada kesalahan wala fala junaha alaikum, ke atas kamu. Alaikum, ke atas kamu. Ini haraf jarah. Alai, haraf jar. Okey. Kum dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil pihak kedua ya. Pihak kedua iaitu kamu. Okey, ramai.
Dan kedudukan dia berada selepas ala. Selepas haraf jar, kedudukannya kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya itu adalah haraf jar. Okay, ke atas kamu. Okay, maka tiada kesalahan ke atas kamu. Kesalahan apa? Okay, kesalahan apa? Fima, fi haraf jar pada ma sesuatu yang okay, sesuatu yang ini adalah merujuk kepada merujuk kepada apa? Dhamir pula. Isim mausul. Yang inilah umum. Apa-apa yang mereka lakukan. Ma. Apa-apa yang mereka lakukan. Ma ni adalah sesuatu yang diterjemahkan dengan yang dan dia membawa maksud umum. Apa-apalah mereka bebas dah buat. Okey, mereka bebas buat. Benda yang dilarang semasa iddah, setelah habis iddah tu mereka boleh buat. Okey, fima. Okey, fima. Tetapi apa yang kita nak tahu tentang ma ni, kita kena lihat ayat selepasnya. Kerana kalau kita berhenti je di sini, maka ayat tu tergantung. Pada perkara-perkara yang apa? Fa'alna. Okey, fa'alna, tuan-tuan dah lihat ada na, kemudian sebelum na tu mati, maka ini fi'il madhi. Fi'il madhi, mereka berbuat. Okay, mereka telah buat. Mereka berbuat. Pada perkara-perkara, apa-apa perkara yang mereka buat, okay, mereka buat, okay, fi haraf jar lagi, fi haraf jar, fi anfusihinna. Anfusihim isim lah. Okay, isim ni kalau kita lihat dia baca baris bawah. Anfus. Okay, anfus. Baca baris bawah. Anfus. Sebab apa baca baris bawah sini? Kerana ada fi. Okay, ada fi. Ada potong sini lah. Anfus maksudnya diri mereka. Anfus ni jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir anfus. Inilah. Apa kalimah mufrad dia? Nafs, nafsun ataupun nafsin. Okey. Nafsin ataupun nafsin lah. Kita guna satu. Kita tak sandar, kita guna satu lafaz nafsin lah. Fi nafsin. Nafsin ni diri. Sebab nafsin ni banyaklah dia punya terjemahan. Diri boleh, nafsu pun boleh, jiwa pun boleh. Okey, jiwa pun boleh. Itu nafs. Itu maksud nafs. Nafs ni banyak. Satu perkataan tetapi membawa maksud yang banyak. Dan maksud itu berbeza-beza. Okey, jadi dia punya jamak dia anfus. Sebab apa dia menggunakan jamak anfus? Kerana dalam ayat ini, kenapa dia menggunakan perkataan jamak? Kerana ayat ini menceritakan tentang jamak semua. Tadi kan balaghna, na ni menunjukkan ramai. Okey, ajalahunna ramai. Fala junaha alaikum ni ramai. Tapi ramai ni untuk lelaki. Fima fa'alna, na pun ramai. Jadi diri pun ramailah. Fi anfus, pada diri-diri, hinna mereka. Mereka bebaslah untuk buat apa-apa kepada diri mereka. Nak melancong ke, okey, nak melancong ke, nak berkahwin lain ke, tak ada masalah lah. Okey, nak ditunangkan ke, tak ada masalah kerana iddah tu sudah selesai. Jadi anfus mudhaf, hinna mudhafun ilaih. Okey, anfus kemudian dia bersandar dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okey, pihak ketiga ramai perempuan. Ramai perempuan.
Okay, ramai perempuan. So, bila dhamir muttasil bersambung dengan isim, jadi isim ini mudhaf. Sebab tu anfus dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Mudhaf, mudhafun, okay, disandarkan kepada hinna, mudhafun ilaih. Okay, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Okay. Jadi adakah mereka sebebas-bebasnya untuk buat? Tak. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Dikaitkan dengan ma'ruf. Ma'ruf ni benda-benda yang syarak benarkan. Bukan kata maksiat. Boleh bebas tu buat maksiat tak boleh. Bil ma'ruf ni lawannya mungkar. Perkara-perkara mungkar. Yang tu tak boleh buat perkara mungkar. Yang boleh perkara-perkara ma'ruf. Okey. Saya padam sini lah. Bil ma'ruf di haraf jar. Okay. Al-ma'rufi, kalimah isim lah. Namakan isim. Kalau masih ingat lagi, kita pernah belajar haraf jar dahulu, dia panggil isim majrur. Majrur ni maksudnya isim yang berbaris bawah lah. Bil ma'rufi. Ini kalimah isim lah, ada alif lam. Sebelumnya ada haraf jar. Dan yang kedua adalah baris bawah. Itu tanda-tanda isim. Jadi, al-ma'ruf ini adalah kalimah isim, iaitu perkara yang syarak benarkan buat. Okey, itu sajalah berkenaan dengan ayat ini. Ini perbincangan, kalau kita nak lebih detail, tuan-tuan kena belajar bab fiqh lah, bab perkahwinan. Barulah kita lebih detail berkenaan dengan ini. Baik, seterusnya, ada soalan? Okey, seterusnya kita akan masuk ke Okay, baik. Seterusnya, kita masuk kepada ayat yang lain, iaitu surah Yusuf. Okay. Surah Yusuf, qalatim ra'atul aziz al-ana hashasal haqqa ana'an. Oh, silap ni ayat ni. Oh, dia terbalik ni. Okay, dia asalnya, kalau tuan-tuan ada buku yang baru, dia akan ana rawattuhu an nafsih. An ni kat sini Itu baru betul. Ni dia silap cetak ni. Okey. Qalatim ra'atul aziz al-ana hasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Itu yang betul. Okey, ani pindahkan dekat selepas rawattuhu. Okey, rawattuhu. Okay. Jadi di sini kitab ni salah, ayat ni salah. Ataupun ayat ni dia bertukar. Tapi buku baru mungkin betul lah. Okey, rawattuhu. Buku baru. Baru betul. Rawattuhu an-nafsi. Betul. Rawattuhu an-nafsi. Kalau buku baru betul lah. Saya ini menggunakan buku lama, maka buku ni ada kesilapan lah. Ada kesalahan. Baik, kita lihat kepada satu persatu terjemahannya dahulu. Qalat, berkata. Siapa yang berkata? Imra'atu, isteri Al-Aziz, Al-Aziz. Al-ana, sekarang, hasa, jelas, telah jelas, al-haqqu, oleh kebenaran. Ana, aku, rawattuhu, menggodanya. Menggodanya, an-nafsihi, untuk menundukkan dirinya. An-nafsihi, untuk menundukkan dirinya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, iaitu Nabi Yusuf, laminas sadiqin, benar-benar daripada kalangan yang orang yang benar. Ataupun wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya dia, Nabi Yusuf, la ni dia panggil taukid, benar-benar, benar-benar daripada golongan yang sadiq, orang yang benar, orang yang bukan orang yang salah lah, orang yang benar. Baik, ataupun amat-amat daripada kalangan orang yang benar. Boleh buat macam itulah. La ni maksudnya amat-amat, la minas sadiqin, daripada golongan yang benar. Baik.
Kita lihat satu persatu ayat ini. Pertama, qalat. Qalat ni asalnya ta ni mati. Qalat. Ta ni mati. Okey, kalau kita tengok sini. Dia asalnya daripada kalimah inilah. Okey, dia asalnya. Saya buat ni dulu. Okey, nasarat. Nasarat. Ni nasarat sama dengan qalat. Ya, apabila perbuatan dilakukan oleh perempuan, oleh perempuan, maka dia mesti ada huruf ta yang mati. Macam nasarat, qalat. Dia mesti ada huruf ta yang mati. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh perempuan. Tetapi kalau lelaki, qala. Ini untuk lelaki, qala. Tapi kalau ada huruf ta, iaitu huruf menunjukkan kepada perempuan. Baik. Jadi di sini qalatil. Tapi kenapa berbaris ta berbaris mati? Kadang-kadang takut membawa kekeliruan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana takut-takut memikirkan kalimah ini kalimah isim sebab dia baca baris bawah. Sebab tanda isim adalah baca dengan baris bawah ataupun kalimah yang boleh berbaris bawah. Tetapi asalnya ta ni baris ini bukan baris yang asal. Baris ini bukanlah baris yang asal. Sebenarnya qalat dia mati tetapi oleh kerana bertemu dengan dua mati. Apa yang matinya? Pertama huruf ta yang mati dan mim huruf kedua yang mati. Diselangi oleh hamzah wasal. Hamzah wasal kita tak boleh bunyikan kerana apa? Kerana dia bukan berada pada permulaan ayat. Kalau dia berada permulaan ayat, okey, imra'atu, kita baca dengan imra'atu, dia baca dengan baris bawah. Tetapi apabila ada kalimah selepasnya, ada kalimah sebelumnya, maka hamzah wasal itu tidak ada function ataupun tidak boleh dibunyikan. Okey, tidak boleh dibunyikan. Persoalannya, kenapa pula kena tulis juga hamzah wasal? Kalau dia tidak dibunyikan. Tidak dibunyikan kerana ada kalimah sebelumnya. Okay, di sini dalam ada kitab grammar ada tulis kalimah-kalimah di dalam Quran ini adalah ditulis seperti mana dimulakan baca dan diakhirkan baca. Maksudnya imra'ah ini kalau kita nak mulakan macam mana nak sebut? Perkataan perempuan ini, imra'ah ini nak baca macam mana? Mesti dengan hamzah wasal. Maka hamzah wasal itu diletakkan juga, diletakkan walaupun sebelumnya ada kalimah lain. Saya ulang balik. Kalaulah persoalan berlega-lega dalam minda tuan-tuan dan puan-puan, orang tanyalah. Kalau kita baca qalatimra'atu, hamzah wasal ini tidak dibunyikan kerana ia berada selepas daripada suatu kalimah. Contoh. Kenapa perlu ditulis? Tak perlu ditulis. Dah kita pun tak nak baca. Contoh. Jawapan dia adalah setiap kalimah yang ada di dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab, ditulis seperti mana perkataan itu dimulakan. Kalau kita buang qalat, macam mana nak baca? Imra'atu. So hamzah wasal itu kena ada. Katakanlah kalau kita tak ada kalimah qalat. Tak ada kalimah qalat. Ini contoh. Macam mana nak baca? Mesti kita baca dengan hamzah wasal pertama. Imra'atu. Jadi ditulisnya begitu. Sama ada dibaca ke ataupun tidak, hamzah wasal itu tetap akan ditulis. Sebab apa? Kerana hamzah wasal itu merupakan permulaan cara nak sebut perkataan imra'ah. Walaupun ada kalimah sebelumnya, tetap masih lagi hamzah wasal itu dikekalkan, ditulis walaupun tidak dibaca. Boleh? Baik. Jadi qalat, kita balik semula. Kenapa dia berbaris? Sedangkan tadi saya katakan asalnya adalah baris mati. Tapi tiba-tiba baris bawah. Di sini kerana kalimah pertama ta dan kalimah kedua mim ini adalah kedua-duanya berbaris mati. Huruf ta ini mati. Saya kata ta ni mati ni maksudnya asalnya mati. Kemudian mim ini juga mati. Hamzah wasal yang kira. Sebab hamzah wasal itu tidak dibunyikan apabila ia berada di tengah-tengah ataupun
ada kalimah dimulai dengan kalimah yang lain. Okay, baik. Jadi apabila ta mati, mim mati, orang Arab tak boleh nak baca. Kerana bertemu dua mati. Iltiqa iltiqa sakinaini dia panggil. Iltiqa sakinaini. Bertemu dua mati. Bertemu dua mati, ta mati dan mim mati. Ta mati dan mim mati. Maka orang Arab tak boleh nak baca. Sebab macam nak baca qalat ra'atu. Takkan nak baca qalat ra'atu. Tak fahamlah apa ra'atu. Kalau kita nak abaikan mim ini. Qalat ra'atu tak boleh. Nak baca qalat imra'atu tak boleh. Sebab apa? Kerana hamzah wasal ini dibunyikan apabila ia berada pada permulaan ayat. Jadi di sini cara penyelesaiannya, kita tak boleh nak sebut, cara penyelesaiannya adalah diletakkan dengan baris bawah. Diletakkan dengan baris bawah. Jadi baris bawah di sini bukanlah baris asal, tetapi diletakkan semata-mata untuk dibolehkan untuk membaca dua perkataan yang mana berlaku dua huruf yang mati. Dua huruf yang mati. Jadi qalat telah berkata. Jadi ta ini menunjukkan perempuan. Perempuan, maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Maksudnya dia telah berkata. Perempuan ini telah berkata. Siapa yang berkata? Imra'atu. Yang ni yang berkata. Sebab apa? Baris depan. Apabila ni pelaku, pelaku, ia mesti kedudukan depan. Depan di sini adalah nampak baris dia, baris depan dia. Okey, kedudukan depan ni sama ada baris ataupun huruf. Tapi kalau perkataan imra'atu ni adalah baris, nampak baris depan dia. Jadi kalau baris maksudnya dia sendiri yang bercakap. Kalau dia baris atas, orang lain cakap kepada dia. Kalau dia baris atas, ram imra'ata. Maksudnya ada orang lain, ada perempuan lain bercakap dekat menjelaskan kepada perempuan ini. Tapi tak, dia yang sendiri yang bercakap. Imra'atu. Sebab tu baca baris depan. Okey? Baik. Imra'atu ni maksudnya perempuan. Tetapi imra'atu di sini dia berlaku penyandaran, mudhaf. Imra'atu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Al-Azizi. Baca dengan baris bawah. Apa baca dengan baris bawah di sini? Imra'atu mudhaf. Mudhafun. Al-Azizi mudhafun ilaih. Okey? Mudhafun ilaih. Sandarlah. Bila sebut sandar, perempuan aziz. Maksudnya isteri aziz. Imra'atu itu perempuan. Tapi bila kita sandarkan perempuan Al-Aziz, seorang pemerintah di Mesir, maka bermaksud isteri kepada Al-Aziz. Kalau tengok dalam tafsir, iaitu Zulaikha lah. Zulaikha. Okey. Apa yang dia kata? Apa yang dia kata? Maksudnya kalau ada perkataan qalat ni, berkata ni, dia ada pembuka kata lah. Kata ajuk dia. Kata ajuk. Dan penutup kata. Okay, penutup kata. Pembuka kata dan penutup kata. Okay. Baik. Okay. Permulaannya al-ana. Al-ana. Kalimah apa? Al-ana. Kalimah isim lah. Al-ana. Kalimah isim. Okay, kalau kita pun nampak ada alif lam dia. Okay, ada alif lam. Dia kalimah isim. Cuma kalimah ini merujuk kepada apa? Sekarang. Sekarang. Kalimah isim. Zaraf zaman. Inilah. Okay, tuan-tuan lihat kepada isim zaraf zaman. Diagram berwarna pink A. Kalau isim-isim ni tengok kat sini lah. Isim zaraf zaman ya. Zaman. Mana al-an? Ada tak? Di sinilah. Al-ana. Kat sini. Al-an. Inilah. Sekarang. Okay, isim zaraf zaman. Al-an. Tuan-tuan nak cakap Arab pun senang. Suami tanya, bila nak pergi ni? Al-an, sekarang. Okay. Bila nak bertolak ni? Al-an, sekarang. Tukar sekarang kepada al-an.
Isteri kata nak pergi bila bang? Al-an, sekarang. Okey, tukar. Jadi fahamlah sikit penggunaan bahasa Quran. Okey, okey, tukar. Kalau kita nak guna perkataan ajuk, mak bercakap qalat, qalat, mak kata macam qalat, tukar mak kata tu tukar kepada qalat. Kalau ayah kata ataupun siapa kawan lelaki qala. Baik. Al-an, al-ana, sekarang. Okay, al-an isim zaraf zaman. Isim zaraf zaman menunjukkan masa sekarang. Okey. Has-hasa. Okey, has-hasa ni adalah kalimah fi'il madhi. Has-hasa jelas. Has-hasa maksudnya telah jelas. Cuma fi'il madhi ni adalah fi'il madhi 4 huruf. Sebab dulu saya pernah sebut fi'il madhi ni ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Yang ni dalam kategori 4 huruf fi'il madhi. Okey. Telah jelas. Apa yang jelasnya? Al-haqqu, kebenaran. Jadi al-haqqu ni dia jadi pelaku dia. Fa'il dia ataupun pelaku. Sebab itu kita baca dengan baris depan. Has-hasa, telah jelas, al-haqqu, oleh kebenaran. Sebenarnya ni ayat lengkap dah. Has-hasa, al-haqqu ni satu ayat yang lengkap. Satu ayat yang lengkap. Sebab apa? Kerana dia ada perbuatan dan dia ada pelaku. Cukup. Okey, cukup. Jadi ana an rawatuhu ni ana rawatuhu an nafsihi ni dipanggil ayat yang barulah, menjelaskan tentang apa yang berlaku sebenarnya. Al-haqqu ni has-hasal haq, telah benarlah, telah jelaslah oleh kebenaran. Sekejap. Baik. Okey. Has-hasa jelaslah oleh kebenaran. Jadi lepas tu ana rawatu an nafsi ni dia nak jelaskan apakah yang berlaku sebenarnya. Nak jelaskan apakah kebenaran yang berlaku. Baik. Kemudian di sini ana apa? Ana, saya, aku, itu dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Okey, dhamir munfasil ni kalau ingat lagi pengajian lepas, bahagian dhamir saya pernah sebut, kalau dhamir munfasil, kalau dhamir munfasil ni adalah kedudukan depan. Dia menjadi subjek. Iaitu Zulaikha ni nak cerita tentang diri dia. Zulaikha ni dia nak menceritakan tentang diri dia. Okey, apa yang berlaku? Okey, ana, aku, rawattuhu. Rawattuhu ni fi'il madhi. Okey, sebab apa fi'il madhi? Tuan-tuan perhatikan ada tu di belakang. Okey, syaddah ni adalah idgham. Idgham dal dengan ta. Okey, idgham dal dengan ta ni dia syaddahkan. Okey, dia syaddahkan. Ini perbincangan ni lah.
perbincangan apa nama tu tajwid lah. Kita tengok dalam tajwid. Idgham mutamasilan ke idgham semua tu lah. Kita tengok pada yang itu. Sebab tu disyaddahkan. Tapi asalnya huruf ta tu menunjukkan akulah. Okey. Jadi kalau kita lihat semula dalam perbincangan fi'il madhi hari tu yang tadi, yang ni, okey ni okey ni ana nasartu, ana rawattu. Dia ada tu belakang. Okey, ada tu. Tapi kenapa ada syaddah tu? Itu perbincangan dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid iaitu kita memasukkan dal dengan ta. Okey, kerana dia apa panggil makhraj yang hampir. Apa? Makhraj yang dal dengan ta dekat-dekat makhraj yang hampir. Itu dia diidghamkan. Itu perbincangan dalam bab tajwid lah. Okay, baik. Apa maksud rawattuhu? Okey, rawattuhu, aku menggodanya. Rawattuhu, aku menggodanya. Rawattuhu ni maksudnya aku menggoda. Maksudnya aku ingin melakukan perbuatan yang fahishah. Perbuatan yang keji. Rawattu ni aku nak melakukan suatu perbuatan yang keji. Keji kepada siapa? Kepadanya. Hu. Okay, hu. Okay, iaitu menggodalah, menggodanya. Jadi rawattuhu ni fi'il madhi fi'il madhi. Aku telah menggodanya. Fi'il madhi. Mengajak dia melakukan perbuatan yang keji. Okay, baik. Hu ni adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Pihak ketiga. Okay, pihak ketiga seorang lelaki seorang lelaki. Siapa seorang lelaki ini? Iaitu merujuk kepada Nabi Yusuf. Maka dhamir muttasil di sini, kalau kita ingat balik pengajian yang lepas, bila dhamir muttasil bersambung dengan fi'il, maka dia menjadi objek pada kedudukan atas. Atas, kedudukan atas. Maksudnya digoda, dia digoda. Nabi Yusuf ni digoda. Siapa yang menggoda? Zulaikha. Zulaikha yang menggoda. Aku yang menggoda dia. Menggoda dia. Dia tu menjadi objek. Objek orang yang digoda. Hu tu. Memang macam itulah kalau jumpa dhamir muttasil kemudian sebelumnya fi'il, maka dia tu menjadi objek. Okey, menjadi objek. Maka aku pelaku, apa perbuatan aku tu? Menggoda. Siapa yang digoda? Hu, Nabi Yusuf. Okey. An nafsihi, supaya menundukkan dirinya. An nafsihi, an haraf jar. Dia terbalik. Sini an haraf jar. Okey. An nafsihi. Nafsiya. Kenapa guna nafsihi? Dia tak guna anfus kat sini. Kenapa tak guna nafsihi? Kerana nafsihi ini merujuk kepada seorang sahaja. Iaitu kepada Nabi Yusuf. Sebab tu tak guna anfus. Okey, di sini menggunakan perkataan isim mufrad. Isim mufrad. Dia tak guna anfus. Sebab apa nak guna anfus? Sebab sekarang ni bincang tentang seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi tujuan dia buat macam tu supaya menundukkan dirinya. Diri Nabi Yusuf kepada Zulaikha tu. Okey, jadi nafsihi baca baris bawah kerana sebelumnya itu adalah an, ada an. Okey, ada an. Okey, an nafsi baca baris bawah. Tengok Quran lah sebab ni tersilap Dan an ni duduk rawat tu Kemudian nafsi dengan hi di sini, nafsi dengan hi ni adalah dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil samalah. Dhamir muttasil pihak ketiga seorang lelaki Nabi Yusuf. Tetapi di sini oleh kerana dhamir ini bersambung dengan nafsi, okey, bersambung dengan isim, maka dhamir ini berada pada kedudukan bawah. Kedudukan bawah sebab apa? Kerana dia disandarkan. Dia disandar, ada sesuatu yang disandarkan kepadanya. Dipanggil mudhafun ilaih.
Diri siapa yang nak tunduk ni? Diri Nabi Yusuf. Mudhafun ilaihi. Jadi diri disandarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diri Nabi Yusuf. Dia nak goda, nak tunduk. Okey. Nak menundukkan diri Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Itu yang pertama. Dia mengakui bahawa perbuatan keji itu dibuat oleh dirinya. Okey, perbuatan keji itu adalah dibuat oleh diri dia yang tu diri Zulaikha itu yang nak buat melakukan perkara keji. Ini sebab apa dia mengaku begini? Kerana sebelumnya orang menganggapkan Nabi Yusuf yang melakukan kesalahan. Okey, kerana Nabi Yusuf ini dipenjarakan. Jadi orang menganggap bahawa Nabi Yusuf lah yang melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Itu yang pertama. Jadi bila Nabi Yusuf alaihissalam mentakwil mimpi. Okay, mentakwil mimpi, ada orang mimpi yang mana melihat kepada 7 ekor lembu yang kurus, 7 ekor lembu yang gemuk dan sebagainya, 777 yang tu. Kemudian dia raja masa siapa yang boleh takwil mimpi? Maka ada salah seorang daripada kalangan mereka yang mana pernah dipenjarakan bersama dengan Nabi Yusuf kata, aku ada seorang kawan yang berada dalam penjara, dia boleh takwil mimpi. Dan takwilannya adalah benar. Itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bila raja kata, panggil dia untuk takwil, keluarkan dia daripada penjara. Jadi Nabi Yusuf kata tak boleh. Baliklah, balik semula kepada tuan kamu. Okey. Dan adili balik. Okey. Apakah yang menyebabkan perempuan-perempuan di kota Mesir ini memotong ataupun menghiris tangan-tangan? Cuba adili balik. Jadi dia nak membersihkan nama dia. Sebelum dia menjawat sesuatu sesuatu jawatan, maka dia nak namanya itu dibersihkan. Clear balik. Apa yang telah berlaku kepada perempuan-perempuan Mesir yang telah memotong, menghiris tangan-tangannya dengan pisau. Jadi inilah kisah dia. Jadi di sini Zulaikha mengakui bahawa dialah yang telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan Nabi Yusuf yang berkehendak kepadanya. Nanti ada ayat-ayat yang lain menceritakan yang lebih detail lah. Baik. Kemudian wa innahu laminas sadiqin. Okey, selesai yang ini. Okey, dia mengaku bahawa dirinya yang salah, dirinya yang telah melakukan fahsyat, melakukan perbuatan keji iaitu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang ini nak memuji Nabi Yusuf pula. Sebelum ni ana rawatuhu an nafsi ni dia mengakui kesalahan dia yang buat benda-benda yang fahsyat, kemudian dia nak mengakui tentang kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam. Wa innahu, wa ni ataf penyambung cerita. Jadi cerita pertama berkenaan dengan cerita dia, cerita Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Okay. Kemudian ada cerita yang berikut diatafkan, disambungkan dengan huruf waw. Okay. Wa innahu, inna ni kita dah belajar, dipanggil haraf taukid, haraf taukid. Okay, haraf taukid di sini tuan-tuan boleh lihatlah dalam diagram berwarna pink, pink B. Okey, di sinilah haraf taukid. Cuma saya punya diagram saya ni, jadual saya ni tidak dibariskan. Saya rasa yang baru dia ada bariskan. Okey, boleh tengok pink B yang kat sinilah. Inna sesungguhnya. Okay, dalam bahasa Arab kalau sebut sesungguhnya ni betul-betul. Kalau dia memuji tentang Nabi Yusuf, memang dia betul-betul puji. Okay, sesungguhnya. Dia sebagai haraf yang penguat kepada sesuatu statement. Okay, wa inna. Okay, penguat. Jadi wa inna, sesungguhnya, okay, apa? Kemudian inna ni taukid. Hu, dhamir muttasil. Di sini dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dia merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf. Dia
Yusuf. Sebab dia di sini adalah dhamir muttasil pihak ketiga. Lelaki seorang lelaki lah. Lelaki seorang. Okay, boleh? Wa innahu sesungguhnya dia Nabi Yusuf itu laminas sadiqina. Okay, laminas sadiqina. La ni adalah haraf jar. Haraf jar, sorry. Haraf taukid. Haraf taukid. Haraf taukid dengan lam ni dia bebas, dia boleh masuk mana-mana. Inilah haraf taukid. Ni haraf taukid dekat sini. Illa. Okay. Laminas sadiqin. Lamin. Asalnya lamin sadiqin. Okay. Lamin sadiqin. Okay. Dia ni haraf jar. Min haraf jar. Okay. Min ini maksudnya di kalangan. Min ini termasuk di kalangan. Min ini maksudnya haraf jar membawa maksud di kalangan. As-sadiqin, orang yang benar. Okey, orang yang benar. Orang yang perbuatannya benar, kata-katanya benar. Okey, dia tidak bohong, dia tidak melakukan kerosakan, itu maksudnya as-sadiqin. Okey, as-sadiqina. Okey, as-sadiqina. Baik, as-sadiqina kalimah apa? Kita tahu kalimah isim sebab dia ada alif lam. Okay, kita lihat kepada yang hujung ni, sadiqina, ada ya dan nun. Ada ya dan nun merujuk kepada apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Masih ingat lagi jamak muzakkar salim? Kita boleh lihat kepada diagram berwarna hijau B lah. Hijau B. Hijau B. Okay. Yang inilah sadiqina pada huruf ya nun di belakang. Okey, sadiqina. Biasanya sadiqina. Okay, pernah dengar perkataan siddiq. Itu benar-benar sadiqina. Okey, sadiqina. Samalah siddiq. Okey, samalah sadiqina daripada saddaqah. Perkataan saddaqah. Sadaqallah. Kita pernah dengar perkataan sadaqallah. Telah benarlah kata-kata Allah Ta'ala. Jadi as-sadiqina bermaksud daripada benar-benar daripada kalangan sadiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ni betul kata-katanya benar, tidak berbohong, perbuatannya benar, tidak melakukan khianat kepada orang lain, mungkin diberikan amanah, maka diperjalankan amanah itu pada jalan yang benar, dia tidak menyalahi, tidak menyeleweng amanah-amanah yang diberikan, sadiqina. Okey. Dan apa jua risalah yang diberikan kepada Nabi Yusuf disampaikan kepada semua kaumnya lah, sadiqina itu maksudnya. Okay, kenapa gunakan perkataan sadiqina, tak gunakan sadiquna? Tidak menggunakan perkataan sadiquna kerana sebelumnya itu ada haraf jar. Okay, kita ingat itu kalau sadiquna pada kedudukan depan, okay, ada huruf waw, kedudukan depan. Kalau ada ya di sini, dia sama ada kedudukan atas atau bawah. Di atas kalau dia menjadi objek. Macamnya contohnya ra'aitu as-sadiqina. Ra'aitu as-sadiqina. Dia menjadi objek. Saya telah melihat orang-orang yang benar. Orang-orang itu betul, orang itu tak menipu. Sadiqina. Okay, tapi kalau ada haraf jar min sadiqina. Min sadiqina. Sadiqina kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya itu ada haraf jar. Okay, maka ayat ini Zulaikha sangat-sangat amat-amat memuji ataupun amat-amat membersihkan Nabi Yusuf daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Sebab apa? Kerana di sini kalau tuan-tuan lihat didatangkan dua taukid.
Satu inna dan satu lagi la. Okay, la ni adalah taukid. Kerana dalam bahasa Arab setinggi-tinggi taukid ni didatangkan dengan 3 kali lah. 3 kali taukid. Okey, 3 kali taukid. Biasanya taukid ini datang, okey, sebab kita pun ada beberapa 8 minit lagi saya nak tambahanlah maklumat tambahan. Kalau kita bincang ayat seterusnya pun okey, kena ulang balik. Jadi kita bincang taukid Dalam bahasa Arab taukid ini biasanya kalau setinggi-tinggi taukid itu didatangkan dalam 3 taukid. 3 penegasan. Okay, taukid ini datang berdasarkan orang yang mendengar kata-kata kita ataupun orang yang mendengar statement kita. Kita tengok reaksi dia. Kalau reaksi dia itu adalah kalau kita cakap apa pun dia benar. Dia akan membenarkan. Okay? Kita cakap apa dia semua setuju. Maka tidak perlu datangkan haraf taukid. Tidak perlu mendatangkan haraf taukid. Itu yang pertama. Okay, yang pertama. Yang kedua, kenyataan kita itu menyebabkan mereka ragu-ragu. Okay, mereka ragu-ragu. Maka mungkin cukup dengan satu taukid sudah menghilangkan keraguan dia. Cukup lah. Tak perlu datangkan 2 atau 3 taukid. Okey, 2 ataupun yang kedua adalah kalau kenyataan kita dia bukan tak percaya dengan kita, dia percaya tapi dia ragu-ragu. Maka cukup dengan satu haraf taukid sudah memadai. Datangkan haraf taukid, maka dia okey saya setuju. Okey, saya benarkan. Saya yakin ataupun saya percaya. Cukup dengan satu haraf taukid. Okey, tetapi kalaulah satu haraf taukid tidak boleh menjadikan dia percaya dengan kata-kata kita. Tak boleh menghilangkan keraguan yang ada pada dia, maka kita kena datangkan 2 haraf taukid. Okay, datang 2 haraf taukid. Okay, kalaulah 2 haraf taukid itu sudah memadai, mereka percaya, cukup. Tak perlu haraf taukid yang lain. Okay, tetapi kalaulah 2 haraf taukid yang kita datang tadi tidak menjadikan dia percaya dengan kata-kata kita, masih lagi ragu-ragu dengan kata-kata kita, maka datangkanlah haraf taukid yang ketiga. Tapi haraf taukid yang ketiga ni biasanya datang dengan sumpah. Wallahi ke, wabillahi ke, dan sebagainya. Wallahi ke, wabillahi ke, watallahi ke, datang salah satu daripada 3 haraf sumpah itu ke, sumpah itu. Okay, maka tengok reaksi dia. Kadang-kadang cukup dengan 3 taukid, dia percaya. Okey, saya percaya. Engkau dah bersumpah, kamu dah bersumpah, saya percaya. Tetapi kalaulah masih lagi ragu-ragu dan masih lagi tak percaya, maka tak perlulah lagi kita nak meyakinkan dia dengan apa-apa pun haraf taukid. Cukup lah. Maksudnya dia memang tak akan percaya dengan kata-kata kita. Setelah kita datangkan dengan 2 haraf taukid. Dengan 3 haraf taukid, yang mana haraf taukid yang ketiga itu dalam bentuk sumpah. Iaitu tentang taukid. Maka di sini didatangkan 2 taukid, maksudnya orang dah betul-betul percaya bahawa Nabi Yusuf AS ini merupakan orang yang melakukan kerosakan. Okey, awalnya begitu, tetapi bila dibersihkan, Zulaikha berkata wa innahu la lagi. Wa inna lagi, wa innahu la lagi. Jadi 2 haraf taukid. Ini maksudnya benar-benar menyatakan benar-benar Nabi Yusuf itu merupakan orang yang di kalangan orang yang benar, orang yang tidak melakukan kerosakan, orang tidak melakukan fahsya, kekejian, perbuatan keji, tidak sama sekali. Dia merupakan orang yang benar-benar benar-benar ataupun amat-amat di kalangan orang yang benar perkataannya, perbuatannya dan sebagainya. Itu tentang ayat ini. Ada soalan berkenaan dengan perbincangan ayat ini? Kalau tak ada, saya rasa kita berhenti kat sini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ulang kaji berkenaan isim isyarah tadi, yang perempuan
Tadi kita bincang hanya lelaki, insya-Allah minggu depan kita bincang tentang perempuan, sama dengan hari ini jugalah. Cuma mungkin kita bincang banyak kali ni akan menjadikan kita lebih ingatlah apa yang kita belajar minggu lepas, dan kita insya-Allah akan habiskan bab fi'il madhi, kemudian kita akan masuk perbincangan yang baru iaitu fi'il mudhari', kerana ada 2 ayat Quran lagi yang kita akan bincangkan dalam bab fi'il madhi ya. Okay, jika tuan-tuan dan puan-puan tidak ada apa-apa pertanyaan, okey, saya rasa kita tutup di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada pagi ini walaupun cuti, masih lagi memberikan masa dan ruang untuk sama-sama kita bermuzakarah ayat Quran dengan membawa pendekatan pendekatan grammar, pendekatan kaedah-kaedah bahasa Arab dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap dan penjelasan saya itu terlalu laju ke ataupun kurang difahami, saya mohon maaf. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allah. Syahadu la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Fuad.